Allah Subhanahu wa taala telah mengiktiraf kita sebagai umat Nabi yang terakhir ini adalah merupakan umat yang terbaik di antara umat-umat manusia. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah berfirman mengiktiraf bahawa umat yang terakhir kita adalah umat yang terbaik. Mengapa kita menjadi umat yang terbaik? Kerana penghulu kita, utusan yang Allah utuskan kepada kita adalah merupakan utusan yang paling mulia. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Ali Imran ayat yang ke-110. Muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita nampakkan syukur di atas limpah rahmat dan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala jugalah yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita berada di penghujung Syaban. Dan mulianya bulan Syaban secara keseluruhan adalah merupakan satu lambang sebagai jambatan yang menghubungkan kita dengan bulan raja segala bulan, penghulu kepada segala bulan, iaitu bulan Al-Mubarak, Ramadan Al-Mubarak. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala jugalah kita pohonkan mudah-mudahan apa yang telah kita munajatkan, Allahumma ballighna Ramadan, maka diperkenankan mudah-mudahan dapat kita bertemu dan berada di bulan Ramadan dan dipermudahkan ibadah di dalamnya. Satu kemuliaan yang dituntut kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari yang merupakan penghulu kepada sekalian hari, iaitu hari Jumaat ini. Yang ini apabila menjelang hari Jumaat, maka kita dituntut untuk memperbanyakkan ingatan dan selawat kita ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa kita sedar, apabila kita kembali merujuk kepada peristiwa penurunan ayat-ayat Al-Quran, maka salah satu daripada ayat Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban itu begitu dijiwai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam akan ibadah puasa sunat. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan daripada isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha, bahawa kata Aisyah, mafhumnya, aku tidak pernah melihat bagaimana banyaknya bilangan hari puasa sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan-bulan yang lain, melainkan tertumpunya puasa sunat itu dilakukan oleh baginda pada bulan Sya'ban. Begitu juga dengan hal-hal
persediaan yang membawa baginda itu bersiap siaga untuk berada dan bertemu dengan bulan Ramadan. Rupa-rupanya bulan Sya'ban yang begitu dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga diumpamakan bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi. Wa syahru Sya'ban syahri. Ini bukan hadis, tetapi apa yang digambarkan bagaimana Nabi menghayati bulan Sya'ban itu, seumpama bulan Sya'ban itu sesuatu yang bernilai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara peristiwa besar adalah penurunan ayat yang saban minggu kita dengar dibacakan oleh Bilal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ayat tersebut penurunannya adalah dalam bulan Sya'ban. Salah satu yang menyebabkan bulan Sya'ban itu begitu dekat di hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila turun ayat tersebut dan baginda bersabda kepada para sahabat ketika itu, barang siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dan para malaikat sebanyak 10 kali selawat. Lantaran itu digambarkan baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu, baginda bersujud lama dan akhirnya apabila baginda bangkit daripada sujud, dalam keadaan kelopak mata baginda itu bergenang dengan air mata. Kerana begitu sebab dengan pengiktirafan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Maka ayat yang ke-110 yang telah saya bacakan di awal mukadimah pertemuan kita sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala telah mengiktiraf kita sebagai umat Nabi yang terakhir ini adalah merupakan umat yang terbaik di antara umat-umat manusia. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah berfirman mengiktiraf bahawa umat yang terakhir kita adalah umat yang terbaik. Mengapa kita menjadi umat yang terbaik? Kerana penghulu kita, utusan yang Allah utuskan kepada kita adalah merupakan utusan yang paling mulia dan utusan yang digelar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam beberapa riwayat menjelaskan bagaimana peristiwa baginda Adam alaihissalam ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga, mendekati pohon larangan, dan akhirnya bukan sahaja mendekati pohon larangan itu, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran Adam dan pasangannya itu menikmati pohon itu. Fa'akala minha. Maka kedua-duanya, Adam dan isterinya, menikmati, bukan sahaja mendekati, walhal larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah. Bermulalah episod taubat Nabi Adam, dan kalau tak berlaku peristiwa itu, bagaimana nak dizahirkan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa taubat yang dirakamkan kepada kita itu, sebahagian mufassir menceritakan bahawa Nabi Adam alaihissalam pernah menyebut dan memohon keampunan daripada Allah sebelum diturunkan ke dunia dengan menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Allah berfirman kepada Adam, dari manakah engkau mengetahui, sedangkan Allah mengetahui ketika bertanya kepada Adam itu, dari mana engkau mengetahui bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nama yang pernah wujud? Jawab Adam alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memohon pengampunan itu, bahawa ketika Adam diciptakan, bahawa beliau ataupun baginda melihat di arasy Allah, nama Allah Subhanahu wa taala itu digandingkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama itu sudah ada walaupun ketika penciptaan manusia yang pertama, Adam alaihissalam. Muslimin sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian,
hanya beberapa jam sahaja lagi, ya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka tanpa kita sedar, bulan Ramadan bukan sekadar bulan difardukan berpuasa. Sedangkan berpuasa itu boleh dilihat dari sudut syariat dan juga sunnatullah. Syariatullah ia adalah hukum yang ditanzilkan pada tahun kedua Hijrah. Dan kalau kita bermuhasabah pada tengah hari ini, sepanjang umur kita setakat hari ini, berapa tahun dah kita berpuasa? Saya yakin kurang-kurang pun lebih 10 tahun kita berpuasa. Pernah tak kita mengira daripada tahun kedua Hijrah turunnya perintah berpuasa itu, dengan hayat Nabi SAW, berapa kali Nabi pernah berpuasa? Baginda SAW hanya sempat berpuasa sebanyak 9 kali sahaja. Maka kalau nak ukur bilangan puasa kita dengan puasa Nabi SAW, Allah beri kita peluang berpuasa lebih berganda dari sudut umur kita. Namun apakah puasa yang telah kita lalui selama kita hidup hari ini benar-benar sebagaimana ibadah puasa yang dilalui oleh baginda SAW? Itu menjadi persoalan. Maka itu dari sudut pensyariatan. Maka dari sudut sunnatullah, pada hukum penciptaan alam semesta ini, yang bernama makhluk itu adanya bahagian yang dinamakan sebagai puasa. Misalnya pokok ataupun tumbuh-tumbuhan, ketika fasa daun meluruh, maka pokok berpuasa daripada menerima proses fotosintesis daripada cahaya matahari. Adapun haiwan, misalnya kucing, di saat kucing mengalami sakit, kita hantarlah makanan mahal macam mana pun pada kucing, kucing tak akan makan. Kucing hanya akan cari sudut-sudut yang tertentu untuk duduk dalam tempoh penyembuhan. Selepas daripada penyembuhan itu, barulah kucing akan kembali makan. Begitu juga dengan ular. Di saat ular dalam proses berganti kulitnya ataupun salin kulit, ular juga akan berpuasa secara sunnatullah, bukan syariatullah. Itu kena faham. Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang lain, adanya ketetapan puasa itu. Bahkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita di dalam suratul Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepadamu ibadah puasa itu sebagaimana telah difardukan ke atas generasi yang terdahulu. Maka kita, bahkan Rasulullah SAW bukanlah sebagai manusia pertama yang telah memulakan ibadah puasa itu. Bahkan umat-umat dan generasi yang terdahulu telah pun melalui ibadah puasa dalam pelaksanaan yang berbeza mengikut syariat kenabian masing-masing. Maka apakah selama kita berpuasa, yang telah dijanjikan matlamat puasa itu adalah ketakwaan, dan bulan Ramadan itu sebenarnya adalah merupakan hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merangkap kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebanyak 4 kali Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan nama baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Yang pertama menerusi ayat yang ke-144 dalam surah Ali Imran. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengulang nama Muhammad itu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengulang kalimah dan nama Muhammad itu dalam surah Al-Fathu ayat yang ke-29. Dan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam dalam surah Muhammad itu sendiri pada ayat yang kedua. Adapun nama lain yang menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Ahmad, iaitu dalam surah As-Saff. Begitulah pengulangan yang berlaku di dalam Al-Quran sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal yang sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam itu
ada 3 orang lagi yang namanya juga Muhammad. Yang pertama namanya Muhammad bin Sufyan At-Taimi, dan yang kedua namanya Muhammad bin Hamran Al-Jahfi, dan yang ketiga namanya Muhammad bin Bilal Al-Ausi. Ini 3 nama Muhammad yang ada dan hidup di era kehidupan Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan nama Muhammad SAW bukan di era kelahiran baginda, tetapi di waktu kelahiran dan penciptaan manusia yang pertama, iaitu Adam AS. Maka baginda itu adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beruntung kerana kita digelar sebagai umat yang terbaik, bukan kerana kita yang terbaik pada sifatnya, kerana kita berada di bawah naungan Nabi, penghulu kepada sekalian Nabi, dan Nabi itu adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan ataupun mentanzilkan hukum syariat yang menjadi panduan kehidupan umat yang terakhir ini di dalam kitabnya yang bernama Al-Quran, dan Allah menjamin kitab Al-Quran itu akan dipelihara sehinggalah ke hari kiamat. Maka sebab itu kitab-kitab yang terdahulu sekalipun, ia telah pun berlaku satu proses penyelewengan yang telah dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bukti-bukti kebenaran yang terkandung dalam kitab yang terdahulu dirangkumkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu dengan jaminan dipelihara sehingga ke hari kiamat. Itu kemuliaan yang kedua apabila kita tergolong dalam golongan umat Nabi SAW. Dan yang ketiga, keistimewaan kita menjadi umat Nabi SAW apabila kita dikurniakan dengan pahala yang berganda, walhal umur ibadah kita tidak setanding dengan ganjaran yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dalam tafsir, seorang ulama Bani Israel yang bernama Syam'un, apabila diceritakan oleh Nabi SAW, umur beliau itu hampir mencecah 100 tahun, dan sebahagian besar daripada umur itu dinafkahkan ataupun diwakafkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berjihad. Ketika baginda SAW menceritakan perihal Syam'un itu, para sahabat dah mula unsing, kerana umur tak tahu panjang mana, kerana batas ataupun limitasi umur umat Nabi SAW ma baina sittin wa sab'in, di antara 60 hingga 70. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, dan ada pun yang melebihi daripada 70 tahun itu, kata Nabi SAW, tak ramai. Ada pun umur umat yang terdahulu mencecah 1000 tahun, mencecah ratusan tahun, tetapi ia tidak dikurniakan kepada umur umat Nabi SAW. Di atas kebimbangan itu turunnya wahyu surah Al-Qadar yang menggambarkan bagaimana ibadah yang dilakukan dengan penuh pengharapan dan kesungguhan pada salah satu malam yang diberkati dalam bulan Ramadan, ganjaran pada malam itu bermula dengan 1000 bulan gandaan. Dan tiada siapa pun yang mengetahui sehingga batas mana Allah nak menghadiah dan menganugerahkan pahala itu kepada umat Nabi SAW. Walaupun umur umat ini tidak selanjut umur umat yang terdahulu, tetapi Allah memberikan ganjaran amalan yang dilakukan oleh umat ini lebih besar dan lebih lumayan daripada umur umat yang terdahulu. Bayangkan ibadah sunat yang dilakukan dalam bulan Ramadan yang akan bertamu hanya beberapa jam saja lagi, lebih kurang 1 hari ataupun 24 jam lebih saja lagi, maka amalan sunat itu apabila dilakukan, maka boleh digandakan sehingga menjadi pahala amalan fardu. Amalan fardu yang dilakukan itu ataupun yang ditunaikan itu bahkan digandakan Allah Subhanahu Wa Taala berlipat kali ganda. Begitu istimewanya kurniaan yang dilimpahkan kepada umat Nabi SAW. Maka beruntunglah kita menjadi umat baginda. Lebih-lebih lagi kita nak bertemu dengan bulan yang dibuka segala pintu kebaikan. Dan yang keempat, apabila umat yang akhir ini bangkit pada hari kiamat, kata Nabi SAW, mafhum daripada sabda baginda,
walaupun umat ini adalah umat yang terakhir, tetapi umat ini adalah umat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat bahawa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kita adalah umat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bererti kitalah umat pertama yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apabila digambarkan bahawa identiti umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila dihimpunkan di yaumul mahsyar bersama dengan umat-umat yang terdahulu, yang membezakan kita dengan umat-umat yang terdahulu adalah cahaya kesan daripada air wuduk ataupun basuhan wuduk yang kita basuh pada anggota kita. Sebab itu pesan Nabi SAW, sebahagian muhadis menyatakan bahawa ia merupakan kata-kata lanjutan daripada Abu Hurairah, tetapi secara rangkuman maksudnya ia termasuk dalam saranan baginda SAW. Apabila seseorang itu berwuduk, maka hendaklah dia melebihkan basuhan anggota wuduknya itu, kerana dia akan datang pada hari mahsyar dalam keadaan anggota itu bercahaya, menandakan bahawa dia adalah umat Nabi SAW. Umat lain tidak diberikan tanda seperti itu, tetapi Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi SAW. Alangkah mulianya seandainya bulan Ramadan yang akan bertamu nanti kita berusaha sebaik-baiknya untuk mengekalkan wuduk kita. Mudah-mudahan dengan fadilat itu, dengan kelebihan itu, kita dikenali oleh Nabi SAW. Kita mengaku umat Nabi SAW, tetapi amalan kita yang benar-benar mencorakkan kita, adakah kita umat Nabi SAW? Sebab itu sebahagian riwayat pernah menyatakan bagaimana Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila diturunkan wahyu di atas alwah, papan-papan kepingan ketika itu. Nabi Musa pernah membaca di dalam kitab yang diturunkan kepada baginda itu bahawa ciri-ciri umat terakhir adalah merupakan umat yang terbaik. Permohonan Nabi Musa kepada Allah untuk menjadi umat itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman kepada Nabi Musa bahawa umat itu telah aku khususkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sendiri pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, beruntunglah kita apabila kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sebab itu kita mendengar dan membaca bagaimana kesungguhan baginda sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Ramadan, sehingga para ulama menyebutkan bahawa seandainya umat ini mengetahui apa yang terdapat, apa yang ditawarkan dalam bulan Ramadan itu, nescaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan mengharapkan 11 bulan lagi juga adalah bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi akhir syahri Sya'ban. Allahumma balighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah memberkati usia kita yang berbaki di penghujung Sya'ban ini dengan rahmat Allah, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan limpah keberkatan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.